Puan Maya Sofa binti Ismail selaku penyelaras penasihatan akademik Politeknik Port Dickson dalam bengkel transformasi sistem penasihatan akademik dan modul inspirasi diri. Bengkel ini bertujuan untuk menerangkan kepada pelajar berkaitan sistem akademik dan bagaimanakah modul inspirasi diri dapat diimplementasikan dalam kehidupan anda sebagai seorang pelajar. Sebagai pelajar Politeknik Port Dickson, wajarlah pelajar mengetahui visi dan misi Politeknik Port Dickson. Visi Politeknik Port Dickson adalah untuk menjadi institusi TVET yang unggul bertaraf global. Manakala misi Politeknik Port Dickson antara lainnya adalah untuk menghasilkan graduan TVET yang berkualiti, holistik dan seimbang serta berkiri keusahawanan bagi memenuhi keperluan negara. Apakah itu TVET? TVET adalah singkatan daripada Technical and Vocational Education Training ataupun lebih dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional. Graduan TVET ini sangat penting kepada industri kerana kemahiran-kemahiran yang ada dapat memenuhi keperluan industri buat masa kini. Industri menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada graduan TVET di mana kemahiran-kemahiran yang ada ini juga dapat digunakan oleh graduan untuk mencipta peluang-peluang pekerjaan seperti perniagaan. Skop TVET Malaysia adalah menekankan kepada kemahiran praktikal, psikomotor dan juga latihan industri. Bagi memenuhi keperluan ini, sistem penasihatan akademik membantu para pelajar mengenal pasti potensi diri dan juga kemahiran-kemahiran yang ada. Melalui modul inspirasi diri MIND, para pelajar dapat mengetahui apakah potensi diri yang ada pada diri mereka dan bagaimanakah mereka boleh menunjuk semangat dan keyakinan diri bagi meneruskan kehidupan di Politeknik sehingga tamat pengajian. Apa khabar pelajar sekalian? Bertemu kita kali ini dalam bengkel transformasi sistem penasihatan akademik dan juga modul inspirasi diri. Kali ini pelajar akan dibawa untuk mengenali dengan lebih dekat lagi apakah itu sistem penasihatan akademik dan bagaimanakah ianya boleh berperanan membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar. Dan tidak lupa juga kita melihat bagaimana modul inspirasi diri MIND dapat membantu menyuntik semangat keyakinan dalam diri pelajar. Bengkel transformasi sistem penasihatan akademik SPARK dan juga modul inspirasi diri MIND diadakan bagi membantu melengkapkan pelajar dengan pembangunan akademik dan juga sasiah diri. Sebelum itu, mari kita imbas kembali berkenaan dengan visi dan misi Politeknik Port Dickson. Visi dan misi Politeknik Port Dickson menekankan penghasilan graduan TVET yang bertaraf global. Sejajar dengan itu, visi SPARK melahirkan graduan yang berkualiti, cemerlang dan berketerampilan. Manakala misi SPARK pula adalah untuk membentuk potensi diri pelajar dari segi akademik dan sasiah, mengenal pasti kemahiran-kemahiran insaniah yang ada pada diri pelajar. Seterusnya adalah memperkasakan pelajar untuk berdaya saing melalui perkongsian ilmu sama ada di dalam politeknik maupun di luar. Dan akhir sekali adalah menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat yang boleh pelajar-pelajar ikuti sepanjang pengajian di Politeknik Port Dickson. Apakah pula objektif SPARK? SPARK diwujudkan supaya penasihat akademik dapat membantu pelajar dari segi merancang pengajian dan juga aktiviti ke arah meningkatkan pencapaian akademik dan potensi pelajar. Dan juga mempelbagai kemahiran dan merangka strategi pembelajaran bagi mencapai matlamat pelajar daripada segi akademik, kehidupan maupun kerjaya.
Dan akhir sekali, objektif SPARK adalah memberi pendedahan mengenai laluan kerjaya yang sesuai dengan kursus yang pelajar ambil di Politeknik. Apakah ciri-ciri graduan cemerlang? Kita ingin melahirkan para pelajar yang bukan sahaja berkualiti cemerlang, malah berketerampilan supaya dapat menjadi model insan yang bertaraf global. Bagaimana nak melahirkan ciri-ciri graduan cemerlang? Pertama sekali, pelajar perlulah cemerlang akademik. Barulah dinamakan graduan. Walaupun pelajar-pelajar hebat daripada bidang yang lain, tetapi sekiranya tidak cemerlang dalam akademik, maka tidak boleh dipanggil graduan cemerlang. Yang kedua, sasiah dan kepribadian mestilah unggul. Bagi melengkapkan kecemerlangan dan kualiti seseorang graduan, akhlak dan pribadi para pelajar perlulah berada di tahap yang terbaik. Selain daripada itu, kemahiran insaniah juga dapat membantu pelajar bukan sahaja ketika pengajian tetapi apabila melangkah ke alam kerjaya, di mana kemahiran insaniah ini akan membantu pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selain daripada itu, kemahiran komunikasi juga memainkan peranan penting bagi memastikan jaringan network ataupun jaringan sosial para pelajar dengan orang lain dapat dijalinkan dengan lebih baik dan juga perkongsian ilmu dapat disebarluaskan bukan hanya di dalam kelompok yang tertentu. Bagaimana pula dengan keterampilan diri? Keterampilan diri adalah imej para pelajar, di mana keyakinan daripada pihak luar adalah bermula daripada gambaran yang dilihat pada diri para pelajar. Jadi, perlulah para pelajar sentiasa menjaga keterampilan untuk mendapat kepercayaan orang ramai. Walaupun para pelajar cemerlang dalam akademik, mempunyai akhlak dan pribadi yang baik, mempunyai multi skill, kemahiran insaniah yang pelbagai dan juga bijak berkata-kata dan mempunyai imej yang sangat disukai ramai. Namun sekiranya dalam jiwa pelajar tidak ada wawasan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik, maka ciri-ciri graduan cemerlang itu tidak dapat dilaksanakan ataupun berkembang secara berterusan. Paparan ini menunjukkan keperluan PLO ataupun Program Learning Outcome untuk ITEK, di mana persijilan ITEK ini hanya diberi kepada program-program kejuruteraan, manakala program Jabatan Perdagangan pula adalah di bawah MQA. Bagi ITEK terdapat 12 kriteria yang diambil kira bagi memastikan persijilan tersebut dapat dipenuhi. Paparan ini pula adalah berkaitan dengan SPMP, di mana para pelajar perlulah mengetahui bagaimana untuk melayari SPMP kerana banyak maklumat-maklumat atau info-info yang disampaikan melalui atas talian. Seterusnya, e-learning. E-learning ini adalah merupakan medium formal untuk pelajar menghantar tugasan. Jadi para pelajar perlulah mengikuti pembelajaran dan menghantar tugasan mengikut medium yang ditetapkan. Taking mind ataupun taking aktiviti pelajar sepanjang pengajian yang telah disusun bermula minggu transformasi siswa sehinggalah pelajar tamat pengajian. Taking ini telah dikategorikan mengikut semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan akhirnya semester 5. Taking ini bertujuan untuk membantu pelajar merancang pengajian dan akademik secara lebih tersusun. Dan ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk pelajar bagi membuat tindakan dan juga rujukan pada masa akan datang. Sebaik sahaja tamat belajar ini, para pelajar akan melengkapkan aktiviti yang disediakan. Di antaranya adalah Mind Diary. Mind Diary adalah merupakan inspirasi daripada modul Mind. Dan bagaimanakah cara untuk melengkapkan Mind Diary ini? Mari ikuti saya. Seperti yang kita maklum bahawa sistem penasihatan akademik ini adalah menekankan
mengenai pembelajaran dan pencapaian akademik di mana para pelajar akan dibantu oleh seorang penasihat akademik yang akan bersama dengan para pelajar sepanjang pengajian. Modul inspirasi diri ini ibarat kamus pelajar di mana pelajar boleh merujuk. Di dalamnya terdapat perkongsian dan juga ilmu-ilmu yang dapat membantu meningkatkan semangat juang dan juga membantu meyakinkan kita untuk lebih bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Saya percaya pelajar-pelajar telah pun ada takwim mind dan saya mengharapkan pada ketika bengkel ini para pelajar boleh ambil takwim tersebut, buku mind tersebut dan bolehlah membuka helaian demi helaian. Dan kalau para pelajar buka pada helaian di hadapan sekali, di sini terdapat biodata diri, di mana para pelajar dikehendaki untuk melengkapkan biodata ini dan jangan lupa letak gambar sekali supaya sekiranya buku mind ini hilang, masih ada lagi peluang untuk pelajar mendapatkannya semula dan mudah orang yang menjumpai buku tersebut untuk memulangkan kepada tuannya. Sekiranya ada para pelajar yang tidak memiliki lagi buku mind ini, para pelajar bolehlah melayari iPad di SPMP di mana terdapat soft copy di dalam iPad. Pada helaian seterusnya, para pelajar dikehendaki untuk mengisi matlamat dan impian ketika bermula pengajian di Politeknik. Pada ketika ini, para pelajar belum merasai kesukaran, kepahitan ataupun cabaran sepanjang pengajian. Jadi, apakah matlamat dan impian pelajar ketika pelajar belum lagi mengenali Politeknik Port Dickson dengan lebih dekat lagi? Nyatakan dalam buku ini matlamat pelajar daripada segi kehidupan, kerjaya dan juga akademik. Ini adalah merupakan contoh yang saya letakkan di mana saya nyatakan bahawa matlamat hidup saya ialah ingin berjaya. Apabila saya masuk ke Politeknik, saya ingin berjaya. Bahagia dunia dan akhirat selain membahagiakan ibu bapa. Dan juga daripada segi cita-cita pula, saya ingin berjaya dalam kerjaya. Sebagai pelajar, saya ingin berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat keluar menjadi pelajar terbaik. Dalam buku mind juga, para pelajar akan dapat melihat jadual ini. Jadual ini adalah merupakan domain buku mind yang telah disusun mengikut tajuk-tajuk tertentu merujuk kepada keperluan para pelajar. Di mana semua domain-domain ini sangat sesuai kepada pelajar mengikut semester. Daripada domain mind tersebut, saya bangunkan satu aktiviti yang merangkumi domain tersebut yang sesuai dijalankan ataupun sesuai pada pelajar semester 1. Di mana di antara aktiviti-aktivitinya adalah berkaitan dengan mewujudkan minda yang positif. Daripada domain tersebut, kita bangunkan pula slot aktiviti yang bersesuaian dengan diri pelajar mengikut semester. Dan ini adalah merupakan contoh aktiviti semester 1 di mana untuk pelajar-pelajar semester 1 kita tekankan pada asasnya iaitu minda yang positif. Para pelajar perlulah ada minda yang positif supaya lebih berkeyakinan dan lebih bersemangat. Selain itu, daripada domain tersebut, kita bangunkan pula aktiviti-aktiviti yang sesuai mengikut semester. Dan ini adalah paparan khusus untuk aktiviti semester 1. Di mana aktiviti untuk pelajar semester 1 adalah berkisar inspirasi dan motivasi diri. Bagaimana untuk mempunyai minda yang positif. Bagaimana SWOT dapat mempengaruhi pelajar dalam pembelajaran dan juga kehidupan. Dan bagaimana untuk memastikan kita mempunyai cara belajar yang betul. Dan melalui aktiviti
program semester 1 ini juga kita ingin mengenal pasti potensi diri yang ada pada diri pelajar. Selain daripada itu, fokus utama kita ialah untuk memastikan kita dapat memperolehi kejayaan bagi setiap semester. Jadi, kita perlulah mengetahui apakah target kita bagi setiap semester supaya kita terus berjuang dan tidak mudah putus asa. Dan ujian psikometrik ini yang para pelajar saya percaya telah pun laksanakan pada minggu pertama, iaitu untuk mengenal potensi diri pelajar, mengenal personaliti diri pelajar dan juga untuk mengenal apakah kerja yang sesuai dalam diri pelajar. Semuanya adalah berdasarkan daripada soalan-soalan yang pelajar-pelajar jawab. Okey, bagaimana kita nak melengkapkan Mind Diary ini? Mind Diary ini adalah garapan daripada modul Mind. Para pelajar bolehlah membuat Mind Diary ini menggunakan PowerPoint ataupun menulis seperti diary konvensional. Modul inspirasi diri. Modul inspirasi diri ibarat diary peribadi pelajar. Di dalam modul inspirasi diri ini dipenuhi dengan kata-kata motivasi untuk memastikan kita akan lebih tenang, bersemangat untuk menghadapi pelbagai cabaran dan ujian sebagai pelajar IPT. Relax minda. Elakkan stres, perlu hati sentiasa gembira. Jika pelajar-pelajar gusar, penat ataupun kecelaruan, bertemulah dengan penasihat akademik. Penasihat akademik adalah merupakan mentor pelajar di Politeknik. Mereka sedia untuk membantu pelajar. Kerana aspirasi kita adalah untuk memastikan pelajar berjaya menamatkan pengajian di Politeknik Port Dickson dengan baiknya. Daripada paparan ini, pelajar-pelajar akan lihat bagaimanakah penggunaan portal SPMP. Namun demikian, apa yang ingin saya fokuskan di sini ialah di iPad. Di mana di iPad, apabila pelajar klik iPad, akan terpaparlah menu nombor 2. Di sini, menu-menu yang pelajar lihat adalah berkaitan dengan pelajar. Namun pada hari ini kita akan fokus kepada sumber rujukan iaitu perancangan aktiviti mingguan. Di mana perancangan aktiviti mingguan ini adalah diimplementasikan daripada modul inspirasi diri Mind yang pelajar-pelajar juga boleh layari pada menu utama di atas. Inilah paparan perancangan aktiviti mingguan. Kita fokus pada semester 1. Perancangan aktiviti mingguan ini adalah bermula daripada pendaftaran pada Minggu Suai Kenal ataupun lebih dikenali dengan Minggu Transformasi Siswa sehinggalah minggu terakhir iaitu pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan akhir. Kita lihat terlebih dahulu pada Minggu Suai Kenal ataupun minggu pertama. Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan Politeknik. Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan Carta Organisasi Politeknik. Pelajar-pelajar juga diperkenalkan dengan Carta Organisasi Jabatan. Pelajar-pelajar juga bertemu dengan penasihat akademik secara atas talian. Namun, apakah perasaan pelajar pada ketika Minggu Suai Kenal ataupun Minggu Transformasi Siswa? Seronok? Sedih? Keliru? Atau geram? Semua perasaan yang timbul dalam diri ini adalah normal kerana pelajar-pelajar berhadapan dengan suasana yang baru, norma baru sebagai pelajar di IPT. Pada minggu pertama,
pelajar-pelajar masih lagi dalam aktiviti sesi pengenalan bersama dengan penasihat akademik. Apabila pelajar-pelajar telah mengenali penasihat akademik, pelajar-pelajar boleh berkongsi masalah-masalah ataupun apa sahaja dengan penasihat akademik. Pada sesi minggu pertama ini, kita fokus kepada apakah matlamat dan impian apabila berada di Politeknik. Apabila kita memilih untuk melanjutkan pengajian di pusat pengajian tinggi, kita perlulah ada wawasan untuk masa depan. Apakah matlamat kita di dalam bidang kerjaya? Maksudnya di sini, apakah prospek kerjaya yang ingin kita ceburi apabila tamat pengajian? Pastikan program yang pelajar sertai adalah program yang diminati. Sekiranya program itu bukanlah pilihan pelajar, ini bukan berarti pelajar perlu tukar program. Pupuklah minat tersebut. Apabila minat dipupuk, insya-Allah segalanya akan menjadi mudah. Apabila kita ada matlamat yang penting, kita kena ingat orang yang tersayang. Ibu bapa adalah tonggak utama dalam menggalakkan kita untuk meneruskan pengajian. Apabila telah berada di puncak jaya, jangan lupa orang di bawah. Sentiasa bermesra mengeratkan silaturahim. Jangan pelajar-pelajar merasa sombong apabila telah berada di IPT, kerana kita adalah manusia, hidup bak putaran roda. Ada kala kita di atas dan mungkin juga kita akan jatuh ke bawah. Segalanya memberikan kita satu kesedaran bahawa hidup ini adalah satu perjuangan. Pada minggu kedua, pelajar akan bertemu dengan penasihat akademik dan akan lebih berkomunikasi dan membincangkan pelbagai perkara dengan penasihat akademik. Pada ketika ini, pelajar telah mula mengenali rakan-rakan di dalam kelas dan mula bertukar-tukar biodata diri. Yang penting, tentu pelajar-pelajar akan memaparkan ataupun on video agar kawan-kawan boleh melihat pelajar. Kita akan rasa seronok dan ada yakin diri apabila kita membuka video, kerana apabila kita nampak gambar kawan-kawan dan juga gambar kita sendiri, perasaan seronok, perasaan seperti berada dalam satu kelas akan dapat dirasai. Jadi biodata diri ini lebih baik kalau pelajar-pelajar kenalkan nama dengan nama samaran yang lebih mesra dipanggil oleh kawan-kawan. Dan juga apa yang penting di sini, kongsikan juga berkaitan dengan keluarga pelajar dan apakah hobi dan cita-cita pelajar. Seterusnya pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga dan untuk makluman pelajar, kita sekarang ini berada di minggu kedua. Sebab itulah pada minggu kedua, kalau pelajar-pelajar lihat, kita ada program transformasi Spark Damai yang sedang berlangsung ini. Okey, berbalik pada minggu ketiga, kita juga ada program iaitu Bengkel Psikometrik bersama dengan unit psikologi. Sebelum itu kita lihat apakah aktiviti kita bersama dengan PA pada minggu ketiga, iaitu membina matlamat akademik, kerjaya dan juga kehidupan. Kita ingin bersama-sama berbincang dengan penasihat akademik bagaimana wawasan kehidupan kita, bagaimana wawasan akademik kita dan bagaimana wawasan kerjaya kita. Mungkin di sini kita boleh bertukar pendapat dengan rakan-rakan yang lain. Kerana apa yang kita inginkan ialah dari segi akademik, kita ingin mendapat keputusan yang cemerlang. Daripada segi kerjaya, kita ingin mendapat pekerjaan yang baik. Dan daripada segi kehidupan, kita harap kita bukan saja dapat membantu keluarga tetapi juga masyarakat sekeliling. Seterusnya, pada minggu yang keempat, kita fokus pada matlamat bercirikan ISMAT. Maksudnya matlamat bercirikan ISMAT ini ialah pelajar mempunyai tindakan yang berfokus. Tindakan yang ada objektif. Contohnya pelajar-pelajar ingin berjaya dalam kuis. Jadi bagaimanakah strategi untuk ke arah itu? Mestilah pelajar melakukan latihan. Mestilah pelajar buat ulang kaji.
mestilah pelajar mungkin melakukan perbincangan dengan kawan-kawan. Jadi itu adalah salah satu daripada kaedah ISMART. Jadi kita bersama-sama dengan rakan-rakan, bersama-sama dengan penasihat akademik untuk saling bantu-membantu untuk memastikan setiap hala tuju yang ingin kita capai di Politeknik Port Dickson ini tercapai dengan jayanya. Pada minggu kelima, kita fokus pada minggu kelima. Sebelum ini kita bercerita berkaitan matlamat. Ya, bercerita bagaimanakah strategi untuk mencapai matlamat tersebut. Kali ini kita akan bercerita pula bagaimanakah matlamat tersebut terhalang. Apakah puncanya? Adakah matlamat itu terhalang disebabkan oleh diri sendiri ataupun persekitaran? Kebiasaannya halangan itu disebabkan kita tidak mempunyai matlamat ataupun tiada cita-cita. Bila tiada cita-cita, kita tiada wawasan dan tiada kesungguhan untuk mencapainya. Itu adalah punca utama matlamat kita gagal. Yang kedua adalah kurang motivasi. Kurang motivasi ini adalah disebabkan perasaan kita malas. Perasaan kita bersyukur apa adanya. Bagaimanakah kita nak meningkatkan motivasi? Kita perlu berada dalam persekitaran yang menggalakkan ke arah kejayaan. Ketiga adalah tidak pandai menguruskan diri. Kita merasakan semua kerja-kerja yang diberi sangat menyusahkan, sangat memenatkan, menjadikan kita buntu. Halangan-halangan ini akan menjadikan usaha kita berjaya terbantu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita kena bertenang, lihat dahulu apakah kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Asingkan manakah perkara yang perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Susun semula agar ianya lebih teratur mengikut masa-masa yang ditetapkan. Keempat, kurang kemahiran. Sama ada daripada segi teknik belajar ataupun kemahiran belajar. Sebenarnya kurang kemahiran ini boleh dipupuk sekiranya kita ada perasaan ingin meneroka perkara-perkara baru. Contohnya kalau kita lemah dalam bidang IT, menjadikan pembelajaran online kita tidak sempurna. Jadi kalau sekiranya kita mempunyai minat ataupun usaha ke arah untuk mendalami aplikasi-aplikasi IT, jadi kita akan merasa segalanya senang. Kemahiran belajar ini sebenarnya perlu datang daripada dalam diri sendiri. Semangat untuk berjaya akan menjadikan kita bersemangat untuk belajar, memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Lihat ke dalam diri, apakah kekurangan kita ketika belajar? Apakah kelemahan yang perlu kita atasi? Dan fokus bahawa kita ingin belajar untuk berjaya. Ingin belajar untuk masa depan. Ingin belajar untuk membantu keluarga. Dan akhir sekali, halangan kita adalah pengaruh rakan sebaya dan juga media sosial. Perkara ini memang tidak dapat dielakkan kerana kita berada dikelilingi oleh kawan-kawan. Namun para pelajar perlulah mencari kawan yang mana yang perlu dijadikan kawan rapat untuk ke arah kejayaan. Kawan ada banyak kategori. Kawan yang membawa ke arah kebaikan dan yang membawa ke arah bencana. Pandai-pandailah pelajar untuk menguruskan rakan tanpa menyakitkan hati mereka. Pengaruh media sosial lebih kepada diri sendiri. Bagaimana pelajar boleh mengawal perasaan untuk tidak terlampau taksub dengan media sosial. Kerana media sosial ini kadang-kadang boleh menjadikan kita lalai. Boleh menjadikan masa kita terbazir dengan sia-sia. Jadi, lihatlah halangan pada diri pelajar. Yang manakah satu yang ada yang perlu kita hapuskan.
Sekiranya ada dan sukar untuk kita hapuskan, berbincanglah dengan penasihat akademik bagaimana untuk mengatasinya. Kemungkinan ada idea-idea yang boleh dikongsi bersama dengan pelajar. Seterusnya pada minggu yang ke-6. Fokus pada minggu yang ke-6. Minggu ke-6 adalah analisis SWOT, iaitu strength, weakness, opportunity dan juga threat. Maksud di sini pelajar mengenal pasti apakah kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman yang pelajar perlu hadapi. Pada minggu ke-6, pelajar akan melihat apakah kekuatan ataupun kemahiran yang pelajar ada. Dan adakah pelajar-pelajar mempunyai teguh pendirian, tidak mudah goyah walaupun ada yang cuba melalaikan ataupun mempengaruhi diri pelajar. Dan kita lihat pula pada kelemahan kita. Adakah wujud sifat malas dalam diri kita? Ataupun adakah kita ni jenis yang hanya berpuas atas apa yang ada? Fikir-fikirkan dan bagaimanakah kita nak mengatasi kelemahan kita. Peluang. Kita tahu bahawa apabila kita belajar di IPT, banyak peluang-peluang yang boleh kita capai. Sama ada peluang daripada kursus-kursus yang disediakan atau peluang untuk kita bertukar-tukar atau berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan maupun pensyarah-pensyarah. Peluang-peluang ini sebenarnya secara tidak langsung memberi pelajar sedikit ilmu, sedikit kemahiran untuk diaplikasikan dalam kehidupan pada masa akan datang. Pada hari ini, mungkin pelajar tidak sedar, tetapi pada masa akan datang, pelajar akan sedar bahawa semua peluang-peluang itu sangat memberi manfaat. Ancaman. Kita tahu tidak ada kehidupan yang tidak diuji. Begitu juga sebagai kehidupan seorang pelajar. Kadang-kadang ancaman-ancaman tersebut kita tidak sedari. Ancaman daripada segi teknologi, ancaman daripada segi terlampau mengikut perasaan ataupun kata hati. Jadi kita kena pasti apakah ancaman yang boleh menyekat diri kita daripada terus berjaya. Apabila kita telah kena pasti isu-isu daripada segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, kita akan lebih bersedia. Perasaan kita akan lebih berkobar-kobar untuk menuju sebagai graduan bukan sahaja cemerlang akademik tetapi berketerampilan dan bersasiah. Terpuji. Ini kita boleh ambil contoh. Kekuatan kita iaitu adalah sering dipilih menjadi ketua kumpulan. Kekuatan kita, kita boleh membahagi masa yang baik antara akademik dan juga kurikulum. Dan dari segi kelemahan, mungkin kelemahan kita ialah kita sukar untuk belajar berkumpulan disebabkan bising ataupun bila berkumpulan kita lebih ke arah berborak. Ya? Ataupun kelemahan kita adalah kita mudah marah, cepat sensitif. Itu juga dikategorikan sebagai kelemahan. Peluang. Peluang ini adalah kelebihan dan kekuatan yang ditonjolkan dalam diri kita, di mana peluang kita melibatkan dalam pelbagai aktiviti yang disediakan. Ancaman. Kita mudah hilang fokus, kita mudah dipengaruhi oleh media sosial dan kita mudah tidak memberi kerjasama dalam tugasan berkumpulan. Seterusnya kita lihat pada minggu ke-7. Minggu ke-7 adalah pengiraan PNN dan HPNM. Pengiraan ini sangat penting supaya pelajar-pelajar lebih bersedia. Yang manakah kursus yang perlu difokuskan, yang manakah kursus yang perlu diambil perhatian yang berat. Jadi di sini apa yang penting pelajar kena tahu. Kredit, berapakah contact hours-nya. Jadi pelajar lihat kalau katakan pelajar adalah DJF 30013, nombor 3 yang akhir adalah menunjukkan mata jam, ya, jam mata kredit. Di mana kalau mata jam kredit yang tinggi, dia sangat memberi impak kepada keputusan pelajar. Dan di sini ditunjukkan bagaimanakah cara untuk mengira HPNM. Jadi bila kita dah tahu cara pengiraan HPNM, maka kita boleh tetapkan target kita untuk semester 1, 2, 3, 4, 5
Dan akhir sekali adalah latihan industri. Bila kita ada target, kita akan berusaha untuk mencapai target tersebut. Dan katakanlah target kita tidak tercapai pada semester 1, kita boleh cuba untuk memperbaikinya dan melihat apakah kelemahan dan halangan kita mencapai target tersebut. Seterusnya, pada minggu ke-8 adalah perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran ini membantu pelajar agar lebih tersusun kehidupan sebagai seorang pelajar. Lebih-lebih lagi pelajar berada di rumah. Ya. Jadi pelajar listkan apakah perkara penting yang segera yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, ujian, projek, tugasan. Ataupun perkara penting yang tidak segera dilakukan. Contohnya belajar untuk peperiksaan lambat lagi sebab tak ada deadline lagi. Membuat latihan lambat lagi sebab tak ada deadline lagi. Ataupun lihat perkara tidak penting tetapi segera dilakukan, contohnya gangguan, bising. Jadi pelajar perlu memaklumkan pada mereka yang buat gangguan supaya senyap. Panggilan telefon, kemungkinan ada perkara penting. Ataupun perkara tidak penting dan tidak segera dilakukan. Contohnya bersembang-sembang, membeli belah, main game dan sebagainya. Jadi kita kena kategorikan setiap satu tugasan tersebut mengikut kategori yang tepat supaya perancangan kita menjadi lancar dan mudah. Seterusnya adalah perancangan semester 1. Ya, contohnya, ya, perkara penting, belajar bersungguh-sungguh. Tidak segera dilakukan ialah membeli laptop kerana tiada keperluan. Pakai handphone pun dah mencukupi. Jadi kita tidak membebankan ibu bapa. Tidak penting tapi segera dilakukan ialah membuat aktiviti luar. Kemungkinan ada perkara yang perlu kita selesaikan. Tidak segera dilakukan, tidak penting ialah membuat benda yang tidak berfaedah. Ini adalah sebagai contoh. Okey, seterusnya ialah perancangan tugas harian iaitu untuk memastikan pelajar-pelajar tersusun perancangannya daripada waktu ke waktu supaya jadual waktu pelajar tidak terganggu. Maksud di sini ialah jadual waktu kuliah tidak terganggu. Dan pelajar boleh catatkan apakah perkara penting, contohnya ada test, apakah perkara segera, hantar tugasan, apakah perkara tertunggak, ada lagi tugasan yang tak siap, catatannya perlu buat segera. Itu adalah sebagai contoh. Jadi pelajar-pelajar perlu buat tugas harian sekiranya kita rasa kita ni kurang disiplin dari segi pengurusan masa. Seterusnya pada minggu ke-10 kita berbincang pula berkaitan dengan pengurusan masa. Tadi kita dah bincang tentang perancangan pembelajaran, perancangan tugas harian. Sekarang ini kita fokus kepada perancangan masa. Kenapa kita perlu uruskan masa? Kita perlu uruskan masa bagi memudahkan perancangan harian kita supaya kita tidak miss kelas. Kita ada jadual waktu daripada pagi sampai petang supaya kita peka. Dan kita tidak membazir masa, perkara yang kedua, kerana kita ada homework ataupun kerja-kerja yang perlu diselesaikan. Ketiga, kita perlu disiplin, gunakan masa yang betul kerana kita berada di rumah. Kita perlu peruntukkan masa untuk keluarga, untuk aktiviti diri sendiri dan juga untuk belajar. Keempat adalah merancang aktiviti yang berfaedah. Tujuannya adalah supaya setiap perjalanan masa kita ini ada input, ada perkara-perkara yang boleh dijadikan ilmu untuk kita ataupun memberi manfaat kepada kehidupan kita. Seterusnya, kenapa kita perlu masa ialah untuk kita sihat tubuh badan. Apa maksud sihat tubuh badan? Apabila kita melakukan kerja dalam keadaan tergesa-gesa, otak kita akan serabut, jantung kita akan bergerak terlampau laju dan ini menjadikan kita akan jam. Ya? Jadi kita perlu membuat kerja dalam keadaan tersusun dan tenang. Ini adalah contoh bagaimana pembahagian masa. Apabila pelajar-pelajar lihat contoh ini, pelajar-pelajar kena pasti berapakah masa yang diperuntukkan untuk aktiviti-aktiviti yang disenaraikan ini. Seterusnya, pada minggu yang ke-11, pelajar akan berbincang mengenai Student Learning Time ataupun SLT dan juga Learning Outcome, iaitu objektif ataupun outcome yang pelajar-pelajar boleh dapat daripada sini. Ya.
Jadi apa yang pelajar-pelajar boleh lihat ialah daripada SLT dan LO ini ialah pelajar membuat aktiviti pembelajaran, tempoh masa, persediaan. Ya, di sini pelajar-pelajar perlu lihat contohnya aktiviti pembelajaran, ulang kaji, tugasan, penilaian. Berapakah tempoh masa yang diberikan? Begitu juga persediaan dalam membuat nota, perbincangan latihan dan juga membuat peta minda. Jadi ini adalah contoh. Contoh. Mungkin ada lagi aktiviti yang lain yang pelajar-pelajar lakukan. Namun kenal pasti berapakah tempoh masa yang dibuat yang diperuntukkan bagi sesuatu mata pelajaran dari segi untuk menyelesaikan ulang kaji, tugasan dan juga latihan. Seterusnya, pada minggu ke-12, pelajar-pelajar akan lihat pada minggu ke-12, pelajar-pelajar akan boleh melihat tentang gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran setiap orang berbeza. Apakah gaya pembelajaran kita? Adakah kita suka melihat? Jadi gaya pembelajaran adalah visual. Di mana visual ini membantu kita memberi gambaran. Kita akan lebih faham dengan jelas apabila kita melihat. Ataupun auditory, iaitu mendengar. Di mana kita mudah menyerap informasi-informasi apabila kita mendengar. Ataupun kinestetik, iaitu kita lebih mengetahui sesuatu perkara itu apabila kita melakukan kerja tersebut. Jadi ini memberi peluang kepada kita pengalaman melaksanakan kerja. Yang mana satukah gaya pembelajaran pelajar? Visual, audio ataupun kinestetik. Jadi kenalilah gaya belajar pelajar. Jadi untuk mengenali gaya belajar pelajar yang betul, silalah jawab soalan dalam buku main muka surat 71 dan 74. Dalam buku ini ada soalan-soalan yang diberi. Dan lihat adakah gaya pembelajaran pelajar sama dengan yang dinyatakan sebelum ini. Seterusnya, pada gaya pembelajaran tersebut, selepas sahaja menjawab, pelajar nyatakan kenapa jika tidak sama. Okey, seterusnya pada minggu yang ke-13, pelajar akan melihat pula perbincangan berkaitan dengan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran kita adalah berkaitan dengan apakah corak kita selesa. Adakah kita belajar buku kena keliling? Ataupun adakah kita belajar dengan menerak, menulis nota? Ataupun memberi tindak balas di dalam kelas, atau kita kena bersendirian belajar. Jadi nyatakan pelajar perlu sekelkan yang mana satukah pilihan pelajar apabila membuat aktiviti. Contohnya saya akan belajar membuat nota kerana saya akan mudah memahami isu pelajaran. Seterusnya adalah kenali teknik belajar. Jadi di sini pelajar perlu menjawab sekali lagi soalan dalam buku main untuk mengetahui apakah teknik belajar yang pelajar pilih sebentar tadi sama dengan soalan-soalan yang diberi tadi. Okey, akhir sekali pada minggu ke-14, kita bercerita berkaitan dengan idola. Idola, inspirasi saya. Apakah idola pelajar? Idola adalah seseorang yang kita jadikan inspirasi, sumber kejayaan kita. Jadi nyatakan siapakah dia, boleh jadi keluarga, ibu, ayah dan sebagainya terpulang. Kerana pelajar melihat idola pelajar daripada pelbagai sudut. Mungkin orang lain tidak melihat dia sebagai sumber inspirasi. Tetapi pelajar melihatnya sebagai seorang yang sangat memberi inspirasi. Nyatakan bagaimanakah pelajar boleh menjadi sehebat idola pelajar. Adakah dengan idola pelajar itu memberi contoh, sentiasa berusaha dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan, tidak mudah mengalah, menghormati ibu bapa, menjaga adab dan banyak nilai-nilai murni yang dikongsikan. Jadi kita lihat yang mana satukah yang ada dalam idola kita. Dan kita lihat pula apakah nilai-nilai baik, cemerlang dan positif dalam diri idola kita ini boleh diserapkan dalam diri kita.
Dan bagaimanakah kita boleh menjadi seperti idola kita supaya kita dapat memberi contoh kepada orang lain. Kadang-kala kita tidak mengetahui bahawa kita ni ada bahagian-bahagian yang positif. Tetapi apabila kita melihat orang lain sebagai contoh menjadi sumber inspirasi kita, secara tidak langsung kita reflect kepada diri sendiri. Dan akhir sekali, pembelajaran norma baru. Kita tahu semua pelajar mengikuti PDPDT, iaitu pembelajaran dalam talian. Apa yang perlu pelajar tahu? Pertama adalah kehadiran. Maklumkan kehadiran kerana semua kehadiran akan jika tidak hadir sangat-sangat memberi kesan kepada pembelajaran pelajar. Kedua, maklumkan, hubungilah pensyarah jika tidak hadir kelas. Jangan hilang begitu sahaja. Seterusnya, tugasan. Maklumkan pensyarah jika gagal menghantar tugasan ataupun terlewat menghantar. Ya? Jangan tidak hantar langsung. Seterusnya, bantuan. PA adalah orang yang terdekat dengan pelajar di Politeknik. Jadi, PA akan sedia membantu seandainya pelajar ada masalah. Akhir sekali, usaha. Buat yang terbaik walaupun di waktu sukar. Jangan biarkan masalah menjadi punca keciciran pelajar dalam pelajaran. Buatlah yang terbaik kerana itu adalah merupakan masa depan kita. Pelajar telah pun mendengar bagaimana perancangan aktiviti mingguan yang diimplementasikan daripada modul MIND. Dan selepas ini, saya akan terangkan bagaimana pelajar perlu menyediakan buku MIND. Kerana sahaja bengkel ini, pelajar ada aktiviti yang perlu dilakukan bagi memastikan pelajar faham berkaitan dengan modul MIND dan bagaimana pelajar boleh mengambil nasihat-nasihat yang terkandung dalam modul MIND secara yang sangat cepat, ringkas dan mudah. Mind Diary. Inilah aktiviti yang perlu pelajar isi sebaik sahaja tamat bengkel Spark dan Mind ini. Mula-mula sekali, pastikan pelajar-pelajar menulis nama di hadapan buku Mind Diary. Mind Diary ini merupakan buku peribadi pelajar di Politeknik. Jadikanlah ia sebagai satu buku yang mengisi aktiviti-aktiviti pelajar bermula pertama sehinggalah tamat semester 1. Mari kita lihat apakah yang perlu diisi dalam Mind Diary. Mula-mula sekali, kita imbas kembali pengalaman kita masa minggu transformasi siswa. Apakah perasaan pelajar pada ketika itu? Adakah pelajar-pelajar merasa teruja kerana seronok mengikuti aktiviti-aktiviti yang disediakan? Atau mungkin sedih atau stres? Sebab masa tidak lagi seperti dulu. Masa pelajar dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang padat. Masa rehat tidak. Atau mungkin pelajar merasa ragu-ragu atau keliru. Adakah Politeknik ini merupakan pilihan yang terbaik? Mungkin juga pelajar rasa geram, marah sebab aktiviti-aktiviti tersebut memenatkan dan mungkin juga menjadikan pelajar tidak cukup rehat. Apapun perasaan yang berlega-lega dalam fikiran pelajar, pastikan hati pelajar tenang, minda, positif. Untuk menjadi pelajar cemerlang, cabaran adalah lumrah. Pelajar perlu kuatkan semangat untuk meneruskan kehidupan sebagai pelajar di IPT. Seterusnya, isi dahulu biodata diri pelajar. Tuliskan nama, nombor pendaftaran, alamat, penasihat akademik dan juga ceritakanlah serba sedikit berkenaan keluarga pelajar. Sebelum beralih kepada topik yang lain,
Jangan lupa sertakan sekali selfie gambar pelajar. Seterusnya kita pergi kepada matlamat. Apakah matlamat pelajar apabila berada di Politeknik Port-Dickson? Sebagai seorang pelajar, kita mempunyai visi dan misi untuk memastikan laluan kita menjadi lebih mudah. Apakah matlamat pelajar dalam kehidupan? Kehidupan ini kita pandang daripada sudut keluarga. Adakah pelajar ingin menaik taraf kehidupan keluarga daripada susah kepada lebih senang? Ataupun lebih selesa dengan kehidupan sekarang? Sebagai seorang pelajar yang berwawasan, kita perlulah ada sikap terus berusaha. Jangan mudah putus asa dan jangan mudah selesa dengan apa yang ada. Seterusnya, matlamat dalam akademik. Setiap semester pada penghujung, pelajar akan diuji. Di situ kita akan melihat sejauh mana perkembangan akademik pelajar. Jangan terkejut, kemungkinan pada semester 1 pelajar gugur meneruskan pengajian. Ataupun ada kursus-kursus yang terpaksa diambil semula. Jadi, jangan ingat bahawa semester 1 adalah semester untuk pelajar bersenang-senang. Setiap semester ada cabaran masing-masing. Maka, pelajar perlulah mengatur strategi supaya setiap semester pelajar dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Seterusnya, kita fokus kepada matlamat kehidupan. Sudah ke akademik, sudah kerjaya. Kerjaya adalah kehidupan selepas pelajar selesai pengajian di Politeknik. Kita mengharapkan selama 3 tahun berada di Politeknik, pelajar akan dapat menamatkan kejayaan dengan jayanya. Namun, seandainya masih ada lagi kursus-kursus yang tertangguh, jangan kita gusar, tetapi kita kena fokus bahawa masih ada masa lagi untuk kita memperbaiki dan juga memastikan setiap kejayaan dalam kursus-kursus yang diambil. Untuk kerjaya, kita kena ingat apabila kita memilih sesuatu program, apakah prospek kerjaya yang akan kita hadapi. Kalau pelajar ingin menjadi seorang engineer dalam bidang otomotif, jadi pastikan bahawa pelajar bersedia, bersedia untuk mendalami apakah cabang-cabang otomotif yang perlu pelajar tahu. Adakah pelajar hanya keluar untuk bekerja sebagai technician atau mungkin juga boleh membuka bengkel. Jadi apa jua kerjaya, apa jua bidang yang ingin diceburi, tidak ada salahnya. Ya, yang penting pelajar tahu fokus untuk masa depan. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada halangan dan cabaran. Cuba renung-renung ke dalam diri pelajar, apakah yang menjadi halangan untuk pelajar mencapai matlamat dalam kehidupan, dalam kerjaya dan juga yang penting sekali dalam akademik. Adakah halangan itu disebabkan diri sendiri ataupun faktor persekitaran, rakan-rakan maupun keluarga? Perincikan halangan-halangan tersebut dan fikirkan bagaimana untuk mengatasinya. SWOT saya. SWOT ini adalah untuk kita mengenal pasti apakah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang perlu kita hadapi. Jadi, senaraikan di sini apakah kekuatan yang ada dalam diri pelajar dan apa pula kelemahan yang pelajar dapati perlu diperbaiki. Selain daripada itu, fikirkan apabila belajar di Politeknik, apakah peluang-peluang yang boleh diambil bagi menambah kemahiran sedia ada pelajar. Dan jangan lupa dalam apa jua perjalanan kita pasti ada ancaman yang menanti. Jadi pastikan pelajar-pelajar siap sedia. Kena pasti apakah ancaman dalam pelajar mengharungi kehidupan untuk berjaya.
Dalam apa jua perkara yang ingin kita lakukan, kita mestilah ada objektif. Kita mestilah ada target. Untuk memastikan kejayaan pada masa akan datang, semuanya bermula pada masa sekarang. Jadi, nyatakan apakah target pelajar pada semester ini dan bagaimanakah strategi pelajar untuk mencapai target tersebut. Jadi bagi memastikan target pelajar tercapai, beberapa perkara perlu dilakukan. Yang pertama adalah perancangan belajar. Senaraikan apakah perkara-perkara penting yang perlu segera pelajar lakukan. Apa pula perkara-perkara yang tidak penting tetapi perlu segera dilakukan. Pelajar-pelajar perlu juga senaraikan apakah perkara-perkara penting tidak segera dilakukan dan juga perkara-perkara tidak penting dan tidak segera dilakukan. Jika pelajar-pelajar kurang pasti atau masih kabur dengan perancangan ini, bolehlah lihat semula penerangan yang diberi dalam bengkel sebentar tadi. Seterusnya, buatlah jadual harian. Sebagai seorang pelajar yang ingin berjaya, disiplin sangatlah penting. Pengurusan masa juga sangat penting. Jadi, pandai-pandailah pelajar untuk menguruskan masa. Lebih-lebih lagi, pelajar berada di rumah. Pelajar perlu mengimbangkan di antara belajar dan juga keluarga. Perkara utama apabila kita menjadi pelajar di atas talian, distance learning ini, pelajar perlu memaklumkan kepada keluarga, ibu bapa, jadual waktu pelajar supaya ibu bapa faham pada masa bila pelajar perlu diberikan waktu untuk bersendiri supaya fokus untuk belajar. Sekiranya pelajar-pelajar tidak berkongsi maklumat jadual waktu dan juga berkongsi kemajuan pelajaran pelajar bersama dengan keluarga atau ibu bapa, bagaimana mereka nak rasa turut serta membantu pelajar ke arah kejayaan. Jadual harian ini adalah merupakan asas untuk kita mendisiplinkan diri. Apakah yang perlu dilakukan supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak tercicir, terutama apabila nak menghantar tugasan. Kerana tugasan pelajar itu perlu dihantar mengikut masa yang ditetapkan. Juga kita tidak mahu tercicir daripada mengambil kuis ataupun test. Kerana perkara ini sangat penting dan sangat mempengaruhi kepada keputusan pembelajaran pelajar. Jadi, buat jadual harian supaya pelajar sentiasa peka dan beringat. Apabila kita membuat jadual belajar dan juga memastikan pengurusan kita berada dalam tahap yang terbaik, kenal pasti berapakah masa yang kita peruntukkan supaya kita dapat memberi ataupun membahagi masa dengan sebaik mungkin di antara jadual waktu belajar, ulang kaji pelajaran, berehat, beriadah, komitmen bersama family dan juga hal-hal yang lain. Jadi nyatakan berapakah masa yang diperuntukkan mengikut keselesaan pelajar. Seterusnya adalah SLT, iaitu Student Learning Time dan juga Learning Outcome. Apabila kita belajar, kita kena tahu apakah yang kita akan perolehi daripada pembelajaran tersebut. Contohnya, kalau kita belajar Maths Science, apa ya? Kenapa kita belajar Maths Science? Untuk apa? Apakah outcome daripada pembelajaran tersebut? Dan bagaimana kita nak memastikan kita menggunakan masa secara efektif dalam pembelajaran? Jadi, buat satu jadual waktu yang merangka tentang bilakah masa untuk belajar ulang kaji, membuat tugasan,
dan juga latih tubi. Paling penting ialah apabila kita nak menghadapi peperiksaan, nota-nota ringkas, latihan-latihan lalu perlu kita ulang. Kita bincang bersama rakan-rakan dan mungkin juga kita boleh buat mind map, peta minda untuk menyelesaikan masalah. Pelajar telah mendengar penerangan tadi mengenai gaya pembelajaran dalam bengkel. Apakah gaya pembelajaran pelajar? Adakah visual, auditory ataupun kinestetik? Visual ialah pelajar lebih suka melihat daripada gambaran, suka melihat gambar-gambar, suka melihat melalui video, Kalau audio ialah pelajar lebih peka kepada informasi, seorang pendengar yang baik. Manakala kinestetik ialah pelajar seorang yang mempunyai psikomotor yang baik, suka melaksanakan kerja sendiri. Maknanya pelajar akan lebih faham jika melakukan sendiri kerja tersebut. Jadi ada 3 jenis gaya pembelajaran yang asas, iaitu visual, auditory dan juga kinestetik. Apa pendapat pelajar? Nyatakan apakah gaya pembelajaran pelajar yang pelajar rasa paling hampir, visual, audio ataupun kinestetik. Dan nyatakan sebabnya. Selepas itu, pelajar dikehendaki membuka buku main. Buku main boleh pelajar lihat di dalam iPad. Di dalam iPad, di bawah menu sumber ada dinyatakan buku modul inspirasi diri. Jadi, pelajar diminta menjawab soal selidik berkaitan gaya pembelajaran. Lihat jawapannya. Adakah jawapan selepas soal selidik itu sama dengan pilihan pelajar sebentar tadi? Jika tidak sama, nyatakan kemungkinan apakah sebabnya. Seterusnya kita berpindah kepada teknik belajar. Setiap orang ada pelbagai teknik belajar. Ada yang belajar mendengar radio, sambil mendengar radio. Ada yang belajar sambil menonton TV. Ada juga belajar sambil tergolek-golek di atas katil. Dan ada juga yang fokus tanpa diganggu, duduk bersendirian. Jadi, bagaimanakah teknik belajar? Adakah pelajar suka belajar sendiri, bersama rakan-rakan, ataupun memerlukan bahan, contohnya buku di sekeliling ataupun nota-nota di sekeliling untuk dibuat rujukan. Jadi pilih teknik belajar yang pelajar rasa paling hampir dan nyatakan sebab pilihan pelajar. Selepas itu, jawab soalan sekali lagi dalam buku modul inspirasi diri. Adakah teknik belajar pelajar sama dengan jawapan tersebut? Dan nyatakan sebabnya jika berbeza. Sebagai penutup, kita lihat kepada idola. Pelajar-pelajar pasti ada idola yang menjadi kekaguman. Pelajar kagum pada idola ini. Pelajar rasa idola ini perlu dicontohi. Jadi, pelajar-pelajar boleh nyatakan di sini siapakah idola yang menjadi inspirasi pelajar. Pelajar boleh pilih sama ada daripada keluarga, ibu, ayah maupun orang luar. Tidak ada masalah. Jangan takut. Kerana idola ini adalah orang yang sentiasa yang dapat memberi inspirasi dalam diri pelajar. Kerana dengan mengagumi idola ini, pelajar merasakan mood belajar ataupun mood untuk membuat lebih baik, lebih dekat lagi. Dan idola ini adalah bebas. Mungkin pelajar tidak mahu memilih di kalangan ahli keluarga. Nak memilih di kalangan agamawan, sukan, penghibur dan sebagainya, tidak ada masalah. Seterusnya, apabila pelajar telah memilih siapakah idola, nyatakanlah di sini mengapa dan bagaimana pelajar dapat seiring dengan idola tersebut.
bagaimana pelajar boleh menjadi sehebat idola. Contohnya, kalau idola pelajar itu adalah seorang ahli agama, seorang yang menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana pelajar boleh menjadi seperti beliau, ya? Jadi dari konteks itu, dalam konteks ini pelajar ingin menjadi seorang yang mahir dalam pembelajaran, ya. Jadi nyatakan di sini bagaimana pelajar boleh menjadi sehebat idola. Seterusnya, apakah nilai-nilai yang baik, cemerlang dan positif dalam diri pelajar? Tadi pelajar fokus kepada idola. Sekarang ini pelajar lihat ke dalam diri, apakah nilai-nilai yang baik yang ada pada diri pelajar yang boleh dijadikan contoh, ya, kepada orang lain. Senaraikan di sini. Kerana kita kadang-kadang tidak tahu bahawa diri kita juga banyak contoh-contoh yang baik tetapi tidak dikeluarkan di dalam diri. Dia terperangkap dalam jiwa kita, ya. Jadi cuba lihat ke dalam diri, lihat apakah perkara-perkara yang baik sebenarnya pernah kita buat tetapi kita tidak sedari selama ini. Selesai modul main, maka telah lengkaplah aktiviti pelajar pada semester ini. Saya ucapkan semoga pelajar dapat mengisi modul main ini dengan sebaiknya kerana modul main ini merupakan satu inspirasi untuk kita melaksanakan kehidupan daripada minggu pertama sampailah minggu terakhir pada semester 1. Tambahan pula, kita sekarang ini di norma baru. Pembelajaran kita totally tidak sama seperti dahulu. Jadi, segalanya bermula dalam diri. Untuk berjaya, kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Kita kena terus pecut ke hadapan dan jangan tunggu orang lain. Segalanya bermula daripada diri sendiri. Jadi, harapan saya agar pelajar semua akan sentiasa bersedia untuk melalui kehidupan sebagai pelajar politeknik dan sebarang masalah sekiranya ada dan sukar untuk diselesaikan, penasihat akademik akan sentiasa berada bersama pelajar. Yang penting di sini adalah komunikasi antara pelajar dengan penasihat akademik. Komunikasi yang baik akan menghasilkan satu hubungan yang mesra, di mana hubungan yang mesra ini akan menjadi harmoni dan kita lebih mudah untuk bercerita dengan penasihat akademik. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya dan terima kasih. Syukur Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung blanket ini. Itulah harapan saya agar segala perkongsian yang diberikan sepanjang blanket ini dapat memberi manfaat dan panduan kepada para pelajar untuk meneruskan pengajian di politeknik. Dan sebaik sahaja tamat blanket ini, para pelajar akan mengisi maklumat-maklumat dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan. Di antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah maklumat diri dan juga maklumat politeknik serta Mind Diary. Mind Diary adalah mengenai kehidupan pelajar di politeknik. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya dan semoga pelajar akan terus berusaha dan yakin diri untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.